Baik saudara, isu harga ayam segar antara tumpuan lintas langsung dari Sabah petang ini. Perkembangan lanjut kita bersama Jovinia Chim. Silakan Jovi. Baik Ifa, peniaga ayam di Pasar Besar Kota Kinabalu mematuhi harga siling yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Itu hasil tinjauan RTM bersama pegawai KPDN Sabah susulan isu harga ayam segar di Sabah dan Sarawak yang dikatakan dijual pada harga lebih tinggi berbanding Semenanjung. Untuk hari ini harga ayam super, ayam bulat untuk semua gerai, semua harga dia terkawal harga RM12.50. Tidak yang lebih lah. Tidak ada yang melebihi harga yang dikawal. Memang 12,5. Sementara itu, orang ramai berharap langkah yang diambil oleh KPDN dapat menyelesaikan isu perbezaan harga ayam segar di negeri ini. Sebab harga ayam di Semenanjung sangat-sangat jauh berbeza dengan di Sabah ni. Okey. So kalau di sana saya rasa lebih kurang ada masa sampai RM5 lebih, RM6 lebih, tetapi di Sabah ni untuk turun harga ayam tu memang agak susah sangat. Sekarang ni saya tengok dalam RM12.5, lebih kurang macam itulah harga dia. Baru-baru ini Menteri KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali memaklumkan kementeriannya sedang menjalankan kajian penstabilan harga di Sabah, Sarawak dan Labuan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Kajian berkenaan turut melibatkan analisis harga ayam segar. Mereka akan bentangkan dan sudah pasti kajian itu kita akan bentangkan kepada Kabinet Persekutuan juga kepada kerajaan negeri. Apakah isu-isu yang terkait dan memang ayam merupakan salah satu item yang dikaji. Bagaimana kita dapat pastikan, kita dapat stabilkan harga ayam itu. Kajian dan langkah susulan tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga sekaligus meringankan kos sara hidup rakyat di Sabah, Sarawak dan Labuan. Penyaluran sumbangan tunai Rahmah STR Fasa 1 secara berperingkat bermula hari ini memberi kelegaan khususnya kepada golongan warga emas berpendapatan rendah. Tinjauan RTM di Pekan Dongongon mendapati proses penyaluran STR berjalan dengan lancar. Rata-rata penerima menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan yang membantu meringankan beban mereka. Terima kasih kepada bantuan STR. Kalau boleh minta teruskan sama kerajaan dan minta tambah lagi lah kalau boleh. Ini bantuan orang tua pun berterima kasih lah. Semua yang semua itu berterima kasih. Saya pun sangat berterima kasih lah. Memang cukup bermanfaat, terutama sekali macam saya yang setiap bulan mau ambil ubat kan, jadi dapatlah membantu. Sedikit sebanyak dapat membantu, dan juga untuk ibu bapak saya dapat juga saya salurkan sedikitlah untuk dorang, terutama sekali dari segi perubatan lah. Banyak terima kasih kepada kerajaan yang mengasih bantuan kepada kami yang memerlukan bantuan. Terima kasih. Terima kasihlah dengan kerajaan STR ini sebab boleh meringankan beban, dapat bantu dengan anak-anak juga lah semua. Terima kasihlah. Kerajaan menetapkan pembayaran STR dalam beberapa fasa bagi memastikan bantuan disalurkan secara sistematik. Fasa pertama yang mula dibayar hari ini melibatkan peruntukan RM2.3 bilion yang memberi manfaat kepada 9 juta penerima di seluruh negara. Sabah menyambut baik ramalan pakar ekonomi bahawa pertumbuhan ekonomi negara akan berkembang tahun ini. Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, perkembangan ekonomi negara akan memberi kesan positif kepada ekonomi negeri. Datuk Masidi bagaimanapun berkata, dasar-dasar yang dilaksana Presiden Amerika Syarikat yang baharu, Donald Trump, dijangka turut mempengaruhi kedudukan ekonomi dunia. Antaranya dasar kenaikan cukai barangan dari China yang bakal diperkenal Trump berkemungkinan memberi implikasi kepada ekonomi negara. Implikasi kepada Malaysia ialah China banyak membeli bahan-bahan mentah daripada Malaysia. Ya. Dan kita khawatir kalaulah
ekonomi mereka terjajas akibat daripada kenaikan tarif atau cukai masuk Amerika ni, yang kita khawatir ini mungkin menjajaskan permintaan barangan mentah daripada Malaysia termasuk Sabah lah. Datuk Masidi ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina 2025 di Kota Kinabalu. Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS komited membendung aktiviti penyambungan elektrik secara haram. Sepanjang tahun lalu, 21 operasi dijalankan di seluruh negeri. Hasil operasi tersebut, 15 kes pengusikan meter dikesan melibatkan kerugian sekitar RM3 juta kepada Sabah Electric City. Daripada jumlah tersebut, 11 kes telah dibawa ke mahkamah. 9 tertuduh mengaku bersalah dan dijatuhkan hukuman. ECOS sebagai agensi kawal selia, yang kita kena pastikan yang pasangan elektrik ni berada dalam keadaan yang selamat. Kita boleh ambil tindakan di bawah Seksyen 61/3. Hukuman dia tu kalau melibatkan pepasangan domestik minimum RM1,000 sehingga RM100,000. Ya, tetapi kalau dia melibatkan pasangan-pasangan komersial, dia boleh dari minimum RM20,000 sehingga RM1 juta. Ridwan ditemui RTM selepas operasi bersepadu di Ibu Negeri. Operasi bersepadu dengan kerjasama Sabah Electric City dan PDRM ini memfokuskan penyambungan elektrik haram di kawasan penempatan Setinggan. Sementara itu, Ketua Pegawai Retail SCSB Ahmad Nasaruddin Kamaruzaman memberitahu operasi ini berjaya mengesan dan menanggalkan sambungan elektrik haram di 30 buah rumah Setinggan. Kita telah buat satu pilot independent power distributor melalui kaedah prepaid meter, dan ini telah berjadi dilaksanakan di satu kampung, dan insyaAllah pada tahun ini kita akan buat 8 lagi kampung yang ada IPD ini. Kita juga laksanakan meter house. Jelas Ahmad, dengan adanya meter house, bekalan elektrik kepada pengguna berdaftar dapat diasingkan. Persidangan Majlis Penyelidikan Antarabangsa Borneo ke-15 BRC 2025 wajar dimanfaat bagi mencari penyelesaian berkaitan isu masyarakat Borneo abad 21. Antara cabaran utama yang dihadapi termasuk kehilangan pengetahuan tradisional dalam kalangan generasi muda. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, perkara itu disebabkan penggunaan media digital secara berlebihan. Jika tidak dibendung, ia boleh mengancam pemindahan nilai-nilai tradisional dan warisan kepada generasi muda. Datuk Jeffrey berucap merasmikan Majlis Penyelidikan Antarabangsa Borneo ke-15 BRC 2025 di Ibu Negeri. Katanya Borneo yang merupakan pulau ketiga terbesar di dunia memiliki keunikan budaya, tradisi dan sumber alam yang perlu dipertahan. Ia termasuk pengetahuan tentang amalan pertanian lestari secara tradisional dan pemeliharaan sungai seperti sistem tagal yang diamalkan di Sabah. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dengan kerjasama Tabung Haji TH Negeri Sabah komited membantu pencarum Perkeso menjana pendapatan menerusi program Cakna Prihatin Perkeso TH. Menerusi program ini, lebih RM15,000 sumbangan berupa peralatan perniagaan diserahkan kepada 3 penerima. Pengarah Perkeso Negeri Sabah Muhammad Ali Hindia berkata, program Cakna Prihatin ini berkonsepkan tanggungjawab sosial korporat CSR. Ia menjurus kepada penyediaan pelan perancangan perniagaan dan keusahawanan serta percubaan bekerja kepada pencarum Perkeso sebagai proses persediaan dan sokongan kepada aktiviti kembali bekerja. Dengan bantuan strategik daripada kolaborasi bersama Tabung Haji Sabah, kita dapat membantu pencarum-pencarum Perkeso, terutama mereka yang kehilangan upaya ini untuk mendapat kemahiran baru dan seterusnya melangsungkan kehidupan dan menyara diri mereka sendirilah demi kehidupan sosioekonomi mereka. Muhammad Ali ditemui pemberita selepas program Cakna Prihatin Perkeso TH kepada peserta program Return to Work RTW melibatkan penajaan peralatan keusahawanan di Wisma Perkeso. Penyerahan disempurnakan bersama pengarah TH Negeri Sabah, Yusdi Nasib. Terima kasih kepada pihak Perkeso dan juga Tabung Haji kerana memberikan sumbangan mesin untuk repair telefon. Untuk kali ini mungkin mau memperkembangkanlah daripada segi repair telefon. Sebab yang sebelum ni peralatan tidak cukup. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah. InsyaAllah mungkin harapan mau diperkembangkanlah supaya
lebih orang kenal lah servis telefon. InsyaAllah selepas ni mungkin kami akan mengembangkan lagi lah kami punya bisnes membaiki telefon ni. Kalau sebelum ni saya buat peralatan banyak orang lah. Saya cuma guna ada ini je. Jadi sekarang ni banyaklah sudah dapat dari Perkeso dan tabung haji. Sebab selama ni saya punya bisnes dia skala kecil. Okay, saya akan prepare barang kecil-kecil saya. So sekarang ni saya kalau boleh saya mau start dengan frozen items and then untuk buka order untuk biskut juga. Program Syakna Prihatin yang dilaksana Sabah sejak September 2022 telah memberi manfaat kepada 246 penerima. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Ifa Hazim. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovi.